Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, zidna ilma, tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahma, dan kurniakan kami kefahaman, yakni kefahaman yang tepat mengenai urusan agamamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, nawwir qulubana, sinarilah hati-hati kami, bitilawatil Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar sekalian, ibu bapa, adik kakak, saudara-saudari, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di tarikh 1 Mac 2025, yakni sehari menjelang tibanya Ramadan Al-Mubarak, bulan suci Ramadan bagi tahun 1446 Hijrah, bersamaan 2025 Masihi, yang mana insya-Allah esok, jika kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berada dalam bulan keampunan, bulan rahmah, bulan pembebasan daripada api neraka. Awaluhu rahmah, pertengahannya rahmah. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya pengampunan dosa. Wa akhiruhu itqu minan nar, dan di akhirnya yakni pembebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah bermakna bahawa rahmat Allah hanya ada di permulaan Ramadan, pengampunan Allah hanya berlaku, diberi ketika pertengahan Ramadan, dan tidak pula pembebasan daripada azab api neraka itu hanya akan berlaku ketika di akhir Ramadan. Ia ketiga-tiganya boleh berlaku di mana-mana masa, mana-mana hari di bulan Ramadan. Cumanya pembahagian itu hanya menunjukkan bahawa rahmat, maghfirah, pengampunan dan pembebasan daripada api neraka itu berlaku terutamanya pada masa-masa yang disebut tadi. Bagaimanapun, ia tidak semestinya terhad pada masa tersebut, kerana ada hamba-hambanya yang bertuah yang mungkin memperoleh ketiga-tiganya di hari pertama Ramadan nanti. Dan semoga kita digolongkan dalam golongan yang bertuah itu, setidak-tidaknya golongan dibebaskan daripada azab api neraka di penghujung Ramadan menjelang tibanya Syawal, insya-Allah. Kita alhamdulillah masih lagi Allah izinkan untuk meneruskan sesi perkongsian bacaan kitab fiqh, yakni Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bagi jilid pertama daripada keseluruhan 5 jilid, insya-Allah. Dan ini adalah sesi ke-6 daripada pembacaan kitab ini. Kita telah selesaikan 5 sesi sebelumnya. Dan sedikit sepintas lalu berkenaan dengan kitab yang sedang kita telaah, sedang kita baca ini, adalah
Nama kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, jilid pertama. Dan jilid pertama ini merangkumi bab muqaddimah, hukum bersuci, solat, azan dan iqamah, zakat fitrah, kurban dan pengurusan jenazah. Kitab ini kelima-lima jilidnya adalah karangan daripada Ashabul Fadilah, Dr. Mustafa Al-Khin, Ashabul Fadilah, Sahibul Fadilah, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Sahibul Fadilah Ali Asy-Syarbaji, Dr. Ali Asy-Syarbaji rahimahullah. Dan kitab ini adalah penterjemahannya diamanahkan kepada Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, yakni mantan ataupun bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam, dengan bantuan rakan-rakannya, dan ia adalah terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan versi yang kita gunakan ini adalah versi PDF daripada cetakan pertama tahun 2011 dan cetakannya oleh Aslita 9 Berhad. Sepintas lalu berhubung dengan isi kandungan kitab Fiqh Al-Manhaji ini. Fokus kita sekarang ini bermula daripada sesi perkongsian yang pertama adalah berhubung dengan Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji. Muqaddimah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, yakni muqaddimah bagi kitab ini sendiri serta muqaddimah bagi penterjemahan kitab ini. Kita telah rangkumkan dalam 5 sesi sebelum ini, iaitu daripada muqaddimahnya, rangka muqaddimah. Bahagian pertama daripada muqaddimah iaitu sejarah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Bahagian kedua daripada muqaddimah ini keistimewaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini. Juga bahagian ketiga daripada muqaddimah iaitu metodologi terjemahan kitab ini. Dan bahagian keempat daripada muqaddimah iaitu biografi ringkas pengarang kitab ini, iaitu Asy-Syaikh Dr. Mustafa Al-Khin rahimahullah, Asy-Syaikh Dr. Mustafa Al-Bugha rahimahullah, Asy-Syaikh Dr. Ali Asy-Syarbaji rahimahullah, yang mana telah pun kita kongsikan dalam sesi sebelum ini. Dan bahagian kelima juga telah kita selesaikan perkongsian bacaannya, iaitu biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya. Dan untuk sesi bacaan bagi kali ke-6 ini, kita masih lagi di bawah bab utama muqaddimah kitab dan muqaddimah penterjemahan kitab, iaitu bahagian ke-6-nya Mabadi' Al-Ulum, bahagian ke-6-nya Mabadi' Al-Ulum di muka surat 48. Kita akan mulakan bacaan daripada kitab 48, muka surat 48 insya-Allah. Kita masih lagi berada di bawah tajuk utama yang sedang kita kongsikan pembacaannya, iaitu Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang telah kita selesaikan sebahagiannya pada 5 sesi sebelumnya. Dan sekarang ini kita berada di bahagian ke-6 daripada bab muqaddimah, yakni Mabadi' Al-Ulum. Bahagian ke-6 daripada muqaddimah, yakni Mabadi' Al-Ulum, yakni permulaan ataupun asas-asas pada ilmu yang dibincangkan dalam kitab ini. Bahagian ke-6 daripada muqaddimah Mabadi' Al-Ulum, perbincangannya dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya dasar ilmu. Dasar ilmu. Bahagian kedua pula berhubung dengan pengertian dan maksud karya ataupun hasil penulisan, yakni at-ta'lif. Bahagian kedua iaitu pengertian dan maksud karya ataupun hasil penulisan, yakni at-ta'lif.
Bahagian ketiganya tentang lafaz-lafaz soalan dalam bahasa. Bahagian ketiganya lafaz-lafaz soalan dalam bahasa. Dan bahagian keempatnya, yakni maksud dan makna kitab serta isinya. Bahagian keempatnya, yakni maksud dan makna kitab serta isinya. Itulah topik-topik yang akan dibincangkan di bawah tajuk Mabadi' al-Ulum ini. Okey. Kita perhatikan sama-sama huraiannya. Bahagian ke-6 daripada muqaddimah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab al-Imam Syafi'i. Pertamanya berkenaan dengan dasar ilmu. Diterangkan di sini berkenaan dengan dasar-dasar ilmu yang menjadi asas permulaan dalam perbincangan pelbagai disiplin ilmu. Penyair menazamkan hal tersebut dalam rangkap syairnya, yang terjemahannya adalah seperti berikut. Sesungguhnya dasar-dasar setiap bidang itu 10. Ta'rif, maudhu' atau perbahasannya, kemudian hasilnya, kelebihannya, nisbahnya, perintis yang mula-mula menggarap, namanya, tempat pengambilannya serta hukum syarak. Segala permasalahan yang sebahagian ulama merasa cukup. Siapa yang mengetahui sudah pasti mendapat kemuliaan. Untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan dasar-dasar atau mabadi' ilmu ini, sukalah dijelaskan seperti berikut. Pertama, ta'rif atau perkenalan salah satu ilmu yang hendak dibincangkan, seperti fiqh, tauhid dan tafsir. Kedua, maudhu' atau isi kandungan ilmu tersebut, seperti fiqh dalam bab ibadah dikhususkan dengan solat berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah. Ketiga, buahnya ataupun hasilnya, iaitu dapat mengetahui dengan dalil-dalil yang qat'i serta beroleh kejayaan dengan kebahagiaan abadi kerana benar diiktikadnya atau sahih ibadatnya yang sudah pasti mendapat mardatillah, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, keutamaannya atau fadilatnya bahawa setiap ilmu mempunyai kelebihan yang tersendiri serta keistimewaan yang mungkin tiada pada ilmu lain, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kelima, hubungannya atau kedudukan ilmu tersebut yang mempunyai keistimewaan tersendiri kerana sesuatu ilmu itu ada keunikannya. Sebagai contoh, ilmu tauhid atau ilmu kalam. Seorang penyair pernah berkata, "Wahai para pemula, hendaklah segera menuntut ilmu. Setiap ilmu adalah hamba bagi ilmu kalam. Engkau menuntut ilmu fiqh agar dapat mentasihkan hukum. Kemudian engkau lalaikan hukum-hukum itu." Keenam, perintis yang menyusun kitab seperti Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu usul fiqh melalui kitabnya Ar-Risalah. Ketujuh, namanya, yakni setiap cabang ilmu mempunyai nama seperti tafsir, hadis, fiqh dan lain-lainnya. Kelapan, dasar pengambilannya, ghalibnya atau kebiasaannya daripada masadir asliyah, iaitu Al-Quran dan hadis serta pendapat berdasarkan ilmu ulama. Kesembilan, hukum syaraknya, sama ada ia menjadi wajib atau fardu ain, seperti ilmu tauhid dan sunat serta ilmu muamalah. Kesepuluh, segala permasalahan yang terkhusus kepada satu-satu ilmu, seperti fiqh yang mengkhususkan hukum-hukum syarak yang zahir berkaitan dengan sah batal dan lain-lainnya. Seterusnya dijelaskan pula berkenaan dengan maksud sesebuah buku ataupun karya, yakni hasil penulisan. Bahagian kedua daripada bab Mabadi' al-Ulum, iaitu yakni pengertian dan maksud karya ataupun hasil penulisan, yakni at-ta'lif. Maksud pengertian dan maksud karya ataupun hasil penulisan, yakni at-ta'lif. Maksud daripada karya atau karangan atau hasil penulisan yang dikenali dengan ta'lif. Pertama, tiada yang melakukannya sebelum tersebut, lantas ditulisnya. Kedua, sesuatu yang sudah ditulis tetapi masih kurang, kemudian disempurnakannya. Ketiga, kesilapan yang dibetulkan atau ditashihkan. Keempat,
karya yang muskil lantas disyarahkannya. Kelima, karya yang panjang lalu dipendekkan ataupun mukhtasar, yakni ringkasan. Keenam, karya yang berselerak kemudian dikumpulkan. Selanjutnya, bahagian ketiga daripada mabadi al-ulum, yakni lafaz-lafaz soalan dalam bahasa. Bahagian ketiga daripada mabadi al-ulum, yakni lafaz-lafaz soalan dalam bahasa. Dinyatakan di sini berkenaan dengan penggunaan lafaz yang memberi maksud pertanyaan dalam bahasa Arab. Mempunyai 10 lafaz kesemuanya, iaitu lafaz ma dan ma huwa. Lafaz ma dan ma huwa, yakni persoalan kedua-duanya ini tentang kesempurnaan. Lafaz ai. Lafaz ai, yakni persoalan tentang perbezaan. Lafaz kaifa. Lafaz kaifa, bagaimana, yakni persoalan tentang keadaan. Lafaz man. Lafaz man, iaitu siapa, persoalan tentang seseorang. Lafaz hal. Lafaz hal, yakni adakah, persoalan tentang kewujudan. Lafaz mata. Lafaz mata, iaitu bila, yakni persoalan tentang masa. Lafaz aina. Lafaz aina, yakni persoalan tentang di manakah, yakni persoalan tentang tempat. Lafaz kam dan ka'ayyin, berapa, yakni persoalan kedua-duanya ini tentang bilangan. Kemudian, bahagian keempat daripada mabadi al-ulum. Bahagian keempat daripada mabadi al-ulum, yakni maksud dan makna kitab serta isinya. Maksud dan makna kitab serta isinya. Pertama, al-kitab. Kedua, al-bab. Ketiga, al-faslu. Keempat, al-mabhas. Kelima, al-muqaddimah. Keenam, at-tahqiq. Ketujuh, at-tadqiq. Kelapan, ad-daqiqah. Kesembilan, al-qaid. Kesepuluh, at-tanbih. Kesebelas, al-faidah. Ke-12, al-mas'alah. Ke-13, at-tatimmah. Ke-14, al-khatimah. Okay. Sekarang kita perhatikan huraiannya. Bahagian keempat daripada mabadi al-ulum, yakni maksud dan makna kitab serta isinya. Bahagian keempat daripada bab mabadi al-ulum, yakni maksud dan makna kitab serta isinya. Pertama, al-kitab. Al-kitab asalnya daripada himpunan ataupun kesatuan, di mana ianya disatukan atau dihimpunkan daripada beberapa lembaran kertas yang mempunyai bab-bab dan fasal-fasalnya. Contohnya, kitab solat. Nama bagi jumlah yang tertentu daripada ilmu yang mengandungi bab-bab, fasal-fasal dan beberapa permasalahan yang pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Bahagian kedua, al-bab. Al-bab. Bab dari segi bahasa membawa maksud pintu, kerana ia adalah sebagai permulaan kepada perbincangan tajuk. Bab ialah nama bagi jumlah yang tertentu daripada ilmu, mengandungi fasal-fasal dan masalah-masalahnya. Dengan kata lain, bab lebih kecil daripada kitab dan lebih besar daripada fasal, kerana setiap bab mempunyai fasal-fasalnya. Contohnya, bab wuduk. Ketiga, al-faslu. Ketiga, al-faslu. Fasal. Fasal iaitu nama bagi jumlah yang terkhusus daripada ilmu yang mengandungi beberapa masalah pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Dengan kata lain, fasal lebih kecil daripada bab dan lebih besar daripada masalah. Keempat, al-mabhas. Keempat, al-mabhas. Mabhas maknanya tempat kajian, iaitu pada asal mengkaji sesuatu perkara yang tersembunyi secara hissi. Kemudian digunakan pada urufnya berkenaan menerangkan sesuatu dan membuka segala kesamaran daripadanya. Seperti ucapan, membahas bahagian dengan maksud tempat yang dinyatakannya atau diterangkannya serta yang didedahkan. Begitu pula, ia sebagai kinayah daripada permasalahan yang dibahaskannya. Ia sebagai kinayah daripada permasalahan yang dibahaskannya.
Yang kelima, al-muqaddimah. Yang kelima, al-muqaddimah. Perkataan muqaddimah boleh dibaca dengan baris atas, al-muqaddamah, atau bawah, al-muqaddimah, yang akan membawa menjadi isim maf'ul, yang ini kata nama bagi sesuatu yang dikenakan perlakuan ataupun perbuatan ke atasnya, ataupun objek. Dan isim fa'il, yakni pelaku ataupun pembuat sesuatu perbuatan ataupun perlakuan itu. Jika diperhatikan bahawa muqaddimah yang dikemukakan kepada kita dengan maksud kita, nescaya dal hendaklah dibaris bawahkan kerana ia fa'il, yakni pembuat ataupun pelaku. Dan jika kita mendapati sebagai apa yang kita kemukakan untuk membina maksud kita, maka dibaca dengan baris atas pada dal tersebut kerana menjadi isim maf'ul, yakni kata nama bagi yang dikenakan perbuatan ke atasnya, pelakuan ke atasnya. Pengarang As-Sihah menyebut perkataan muqaddimah al-Jaisi, di mana dal di baris bawah, yakni muqaddimah, memberi maksud barisan hadapan tentera. Seolah-olah ghalib padanya nama isim fa'il, kata nama bagi pembuat ataupun pelaku sesuatu perbuatan, dari satu sudut bahawa ia mendepani tentera, sedangkan tentera mengikutnya sebagai sokongan dan memberi semangat. Dalam lisanul Arab, dikatakan harus pada perkataan al-muqaddimah dengan dal dibaca dengan baris atas, yakni al-muqaddamah. Bahkan Al-Batliusi berkata, kalau dibaca baris atas dal, bukanlah dianggap kesalahan. Bahagian keenam, at-tahqiq. At-tahqiq iaitu mengisbatkan masalah dengan dalil-dalil ataupun hujah-hujah. Yang ketujuh, at-tadqiq. Tadqiq, yakni mengisbatkan dalil-dalil tersebut dengan dalil-dalil yang lain. Kelapannya, ad-daqiqah. Daqiqah, yakni perkara yang dikeluarkan, yang tersembunyi daripada ilmu dengan kefahaman yang begitu seni. Yang kesembilannya, al-qaid. Yang kesembilannya, al-qaid, yakni perkara yang didatangkan dengannya untuk menghimpun atau menegah atau menerangkan sesuatu. Kesepuluh, at-tanbih. Iaitu menyedarkan dan mengingatkan daripada perkataan an-nabh dengan makna terjaga atau kecerdikan, dan itulah yang dikehendaki di sini. Pada dasarnya, padanya diitlakkan masdar atas isim maf'ul. Itu disedari dengannya. Ke-11, al-fa'idah. Dari segi bahasa, fa'idah iaitu setiap yang memberi faedah daripada ilmu atau lainnya. Sedangkan pada urufnya pula, ialah setiap masalah yang membawa kepada pelakuan sesuatu perkara. Ke-12, al-mas'alah. Dari segi bahasa, iaitu pertanyaan ataupun persoalan. Sedangkan pada urufnya pula, ialah tuntutan perkhabaran yang disertakan dengan hujah atau dalil dalam ilmu. Ke-13, at-tatimmah. Ke-13, at-tatimmah, yakni perkara yang menjadi sempurna dengannya sesebuah kitab ataupun bab, dan dia hampir dengan makna khatimah. Ataupun penutup. Dan yang ke-14-nya, al-khatimah, yakni khatimah dari segi bahasa, iaitu akhir bagi sesuatu. Dari segi istilahnya pula, nama al-khatimah adalah nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu, menunjukkan atas makna tertentu yang diletakkan pada akhir kitab ataupun bab. Alhamdulillah, kita telah pun selesai dengan perkongsian bahagian ke-6 daripada bab muqaddimah bagi kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini, iaitu bahagian ke-6-nya Mabadi Al-Ulum. Dan InsyaAllah di sesi-sesi selanjutnya, yakni sesi ke-7, kita akan kongsikan pula, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala,
bahagian ketujuh daripada bab muqaddimah kitab, yakni beberapa istilah fiqh asy-Syafi'i. Bahagian ketujuh daripada bab muqaddimah kitab, yakni beberapa istilah fiqh asy-Syafi'i. Dan insyaAllah akan kita mulakan daripada muka surat 54, insyaAllah. Terima kasih di atas kesediaan dan masa yang diperuntukkan untuk mengikuti perkongsian bacaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i kita ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita dalam usaha kita memperelokkan amal ibadat kita, menepati kehendak Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah jadikannya sebagai asbab untuk meningkatnya kualiti amal ibadat kita sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Dan semoga ia menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insyaAllah. Sama-sama kita gunakan malam masuk Ramadan kita yang akan menjelang tiba esoknya, yang kita banyakkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan tilawah Quran, usaha atas iman dan amal, ibadat malam dan seumpamanya. Semoga dia menjadi asbab untuk kita tergolong dari golongan orang yang dikurniakan rahmah, maghfirah, pengampunan dan pembebasan daripada api neraka di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.